Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam siri tazkirah berkaitan dengan semayang pada kali ini. Apa khabar semua? Didoakan abang-abang, kakak sentiasa sihat walafiat bersama dengan keluarga masing-masing, insya-Allah. Kita dah selesai menerangkan tentang syarat-syarat membaca Fatihah. Jadi pada kali ini, apalah salahnya kita rumuskan tentang rukun membaca Fatihah ini. Mudah-mudahan ianya dapat boleh memperbaikikan lagi rukun Fatihah kita di dalam semayang. Jadi untuk kali ini saya nak ajak abang-abang dan akak-akak untuk kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Jadi abang-abang dan kakak bolehlah ikut membaca bersama dengan saya. Saya akan baca dengan darjat tadwir, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan kita tadi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang-abang dan kakak-kakak yang dirahmati Allah. Dalam membaca Fatihah, bagi Imam Syafi'i, lafaz basmalah itu wajib. Tetapi bagi imam yang lain, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, maka bacaan basmalah dalam surah Al-Fatihah adalah sunat. Jadi kita wajib membaca Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat Maliki yaumiddin, maka bagi sebutan ma, jika ada kita mendengar ada yang membaca ma itu tidak mat, maka bacaan itu juga adalah sah. Kerana sememangnya ada riwayah dibacakan ayat itu dengan Maliki yaumiddin. Jadi kalaulah abang-abang dan akak-akak singgah di mana-mana masjid menjadi makmum, jika imamnya membaca ma itu tidak mat, maka tidak perlulah untuk mufrakah. Dan dalam membaca Fatihah ketika semayang, wajib kita mendengar sendiri bacaan kita itu daripada awal sehinggalah ke akhirnya. Yang penting, ketika kita membaca bukan hanya Fatihah, semua ayat-ayat Al-Quran, maka kita tidak boleh mencuri nafas. Maksud mencuri nafas ini bagi orang yang tidak uzur. Sebab kadang-kadang kita menarik nafas di tengah-tengah bacaan, terutamanya di tengah kalimah. Maka ada yang mengatakan jika sengaja curi nafas di tengah kalimah, hukumnya adalah haram. Sebagai contoh,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita tarik nafas di tengah kalimah, maka batal ayat itu. Maka bila batal ayat tu, maka batal lah sembahyang kita. Dan ada satu perkara yang kita kena rebut, iaitu sunat saktah. Maksud saktah ni diam yang sekejap. Pertamanya antara lafaz waladdallin dengan amin. Maknanya sunat saktah ni selepas waladdallin, kemudian kita diam sekejap, tarik nafas, maka baru sebut amin. Maka sunat. Hikmahnya supaya kita tidak gopoh. Kemudian sunat saktah juga di antara lafaz amin dengan kita nak terus rokok ataupun kita nak membaca surah. Jadi diam yang sekejap itu kita boleh dapat hanya sekadar kita tarik satu nafas yang panjang. Dan jika kita ingin untuk membaca secara wasal, secara sambung, maka kaedahnya sebaik-baiknya kita membaca dia dengan 3 nafas, tidak termasuk bacaan bismillah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka bacaan wasal ini terpulanglah kepada kita dan tidak menjadi kesalahan jika diwasalkan bagi orang yang nafas panjang daripada basmalah sehinggalah ayat yang akhir itu. Dan jika kita membaca tiba-tiba kita mungkin terbatuk atau terbersin atau menguap atau sebagainya, maka bacaan kita putus dan kita hendaklah mengulang balik bacaan dalam ayat yang berkenaan. Dan yang terakhirnya, kemungkinan ayat yang akhir ianya sedikit panjang dan kita orang yang nafas pendek, maka kaedahnya dibolehkan untuk kita waqaf kemudian ibtidak. Contoh, kalau kita tak dapat baca ayat yang akhir itu dalam satu nafas, maka kita boleh waqaf. Dan kaedah yang pertamanya adalah seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian kita ibtidak balik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan jika masih lagi kita tak mampu waqaf di alaihim yang kedua itu oleh kerana nafas kita memang pendek, maka diharuskan seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian terus tarik nafas dan sambung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah sepintas lalu rumusan bagi rukun membaca Fatihah. Mudah-mudahan bacaan Fatihah kita akan lebih sempurna insya-Allah. Jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.